Right, okay. Right, okay. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam salam trading, salam trader untuk para trader. Okay. So, hari ni saya dah ada siapkan satu video yang mana video ni sangat membantu untuk mana-mana trader yang baru nak bermula ataupun baru nak berkecimpung dalam dunia trading. Okay, so basically video saya ni saya buat untuk pengenalan asas forex. Okay, so benda ni juga kita boleh gunakan untuk kita trade forex, kita boleh trade index, kita boleh trade gold, kita boleh trade oil. Okay, so ni adalah asas dia. So asas dia yang you all kena tahu, you all kena faham betul-betul untuk go through kepada next step, iaitu belajar technical analysis. Okay, so kalau kata you tak faham asas, so bila you terus lompat ke technical analysis, dia akan agak uh, apa orang kata, struggle lah nak dapat benda tu. Okay, so just follow je. Okay, tengok, fahamkan apa yang saya explain dalam video ni Right, okay. So saya Amirul Mestar. Okay, founder kepada grup MTrack. Okay, MYR Trader Circle. Okay, so mana-mana yang trader yang masih baru, okay, boleh tengok video ni Okay, kita next. Right, okay. So pengenalan forex. Apa tu forex? Forex adalah forex exchange, iaitu dia adalah pertukaran mata wang asing. Okay, so bila kita berada dalam dunia trading ni, okay, transaksi jual beli tu berjalan dalam masa 24 jam sehari dan 5 hari seminggu. Bermakna daripada hari Isnin subuh sampai hari Jumaat subuh. Okay, so trading tu, transaksi tu dah akan berjalan. Chart akan naik, turun, naik, turun, naik, turun dalam tempoh waktu tu. So maknanya kata kita boleh trade anytime dalam tempoh 5 hari tu. Okay, dia tak ada istilah trade daripada 8 pagi sampai 5 petang. Dia tak ada macam tu. Okay, so seterusnya untuk kita trading ni, dia tak ada HQ tau. Maksudnya dia tak ada office yang betul-betul. Okay, ni adalah office untuk kita nak trade. Okay, contohnya macam bank lah. Contoh bank, ada bank Islam, ada BSN, ada Maybank. So kita nampak benda tu. Tapi dalam kita nak trade ni, dia tak ada satu HQ tertentu untuk melakukan transaksi pertukaran wang. Semuanya kita melalui online. Okay, nama pun forex trading online, online forex trading. Okay, so seterusnya semua transaksi jual beli dan pertukaran mata wang ni dilakukan secara online melalui platform broker. Okay, macam kita di MTrack, kita menggunakan broker MTrading So itu adalah platform broker. Broker dia sediakan platform yang mana kita boleh buat deposit ke account, and then kita melakukan trading tu. Okay, kita trade, kita buy ataupun kita sell, and then kita nak withdraw pun melalui broker tersebut juga. Okay, broker tu yang akan uruskan kita punya deposit dan juga withdrawal lah. Alright, so untuk forex ni, dia transaksi harian dia melibatkan 5 ke 7 trilion US dollar lah sehari. Alright. So pelabur-pelabur kecil ni, okay, macam kita adalah retail trader. Kita DM trading biasanya bukan DM trading sajalah, beberapa broker yang lain pun biasanya ada 3 akaun, iaitu akaun standard, akaun Sane ataupun akaun mini, dan juga akaun pro ataupun ECN. Dan kita trade menggunakan leverage lah. Okay, broker ada sediakan, nak kita pilih nak leverage 1/100, 1/200, 1/500 ataupun 1/800. So kita boleh pilih yang tu. So leverage nanti saya akan share sikit Okay, trading platform, okay, adalah biasa yang paling common, yang memang ramai trader-trader yang gunakan adalah MetaTrader 4 ni Right, so MetaTrader 4. Okay, MetaTrader 4 yang ni.
Right? So ni adalah trading platform. Okay. Dan yang kedua adalah MetaTrader 5 dan juga CTrader. CTrader ni adalah web trader. Ada broker yang ada web trader, ada broker yang tak ada web trader. Okay. Tapi biasanya memang dalam dalam trade di Mtrade pun kita akan menggunakan MetaTrader 4 ni lah. Okay, sebab dia lebih familiar dah memang kebanyakan yang ada di dalam Mtrade tu semuanya bermula dengan MetaTrader 4. So dia dah memang biasalah dengan benda tu. Alright. So ini adalah currency yang kita gunakan, uh, sorry, bukan kita gunakan sebenarnya. Currency utama dunia yang kita trade, okay, iaitu USD, Euro, GBP, AUD, CAD, CHF dan juga JPY. Ini adalah currency utama dunia, okay, yang mana currency ni dia berpasangan tau. Okay, jadi kita tengok berpasangan macam mana, apa yang dimaksudkan dengan berpasangan. Okay, ni adalah US dollar, Euro adalah US dollar ataupun nickname dia kita panggil adalah mata wang greenback. Okay, manakala Euro pula EUR. Okay, dalam dalam MetaTrader 4 dia hanya tunjuk USD, Euro, GBP, AUD, CAD, CHF. Okay, so ni adalah untuk kita nak kenal. Okay, ni adalah Euro. EUR adalah Euro ataupun nickname dia Fiber. And then seterusnya adalah GBP. GBP ataupun ni full name dia Great Britain Pound ataupun nama lain dia adalah Sterling. Dan seterusnya adalah AUD. AUD adalah Australian Dollar yang mana nama dia adalah Aussie Dollar. Kita boleh panggil juga Aussie Dollar. And then seterusnya adalah CAD. CAD adalah Canadian Dollar ataupun kita panggil Loonie. Right, and then seterusnya adalah CHF. Okay, ataupun CHF ni kita panggil Swiss franc. And then nama nickname dia adalah Swissy. Dan seterusnya adalah JPY iaitu Japanese Yen. Okay. So, ni adalah currency yang saya sebut tadi lah. Major currency. Okay, ni adalah major currency iaitu USD, Euro, GBP, AUD, NZD, CAD, CHF, JPY. Okay, ni adalah major currency. And then okay, and then kita tengok pula. Ini yang saya katakan berpasangan tadi iaitu major pair. Major pair adalah pair yang dia berpasangan dengan USD. Sebagai contoh macam ni, Euro USD, GBP USD, USD CAD dan lain-lain, USD CHF, USD JPY, itu adalah major pair. Right? So, seterusnya kita tengok adalah cross pair. Cross pair ni adalah pair yang bukan berpasangan dengan USD iaitu Euro JPY, GBP JPY, Euro GBP, and then GBP CAD, Euro NZD. So tu adalah cross pair dan ni adalah major pair. So ni just ambil tahulah, just ambil tahu. Sebab benda ni untuk trader kena tahu juga. Okay. Okay, seterusnya kita tengok apakah perbezaan antara forex dan juga saham. Okay, ni saya tunjuk perbezaan bukan saya nak condemn saham ke apa ke, tak. Tidak sama sekali. Ni adalah perbezaan dia. Okay, ni saham adalah trader dia menjual beli saham. Tapi forex trader jual beli mata wang. Okay. Nombor dua, kita tengok terdapat berpuluh-puluh ribu saham bila kita tengok kan. Banyak sangat saham. Contoh kalau kita tengok di bursa Malaysia pun kita tengok terlalu banyak saham yang kita nak kena monitor, kita nak kena pilih saham-saham terbaik lah untuk kita nak beli. Tapi di dalam forex trading ni, okay, dia terdapat hanya 6 mata wang dunia yang utama yang macam saya sebut tadi. USD, Euro, JPY, GBP. So itu adalah 6 mata wang dunia yang utama lah yang kita akan trade. Okay. So kita hanya monitor 6 mata wang ni je. Dan untuk saham pula, pembeli dan penjual adalah terhan. Maknanya kata
Kita nak beli kita kena queue, kita nak jual kita kena queue. Tapi kalau dalam forex trading ni, pembeli dan penjual tidak terhad. Anytime kita nak beli, anytime kita nak jual. Dia dia tak ada nak queue-queue, tak ada. Biasanya memang terus instant. And then untuk saham pula, trader hanya boleh trade pada hari bekerja saja, office hour dan hari bekerja. Okay. Tapi dalam forex trading macam saya cakap tadi, anytime dalam tempoh 5 hari daripada Isnin sampai Jumaat. Pukul berapa you free, pukul berapa you ada masa nak analysis chart, you nak tengok chart, you boleh trade. Dia tak ada terhad pukul berapa, tak ada. Okay. So dari segi saham pula, pasaran dia adalah sehala. Tetapi dari segi forex, pasaran dia adalah dua hala. Kita boleh buy dan juga kita boleh sell dalam satu masa yang sama. Then kita tengok pula trading session. So trading session ni kena ambil tahu juga sebab kita ada sebab trading session ni dia ada beberapa session tau. Okay, contohnya ada Asian, ada Europe, ada US Open. So Asia Open ni maksudnya waktu pagi. Contoh start daripada 6 pagi ataupun 6 ke 7 pagi tu market Tokyo akan buka, Hong Kong buka, Singapura akan buka. So dalam tempoh waktu tu negeri-negeri di Asia ni, negara-negara di Asia ni semuanya dah mula beroperasi, dah mula buka office, dah mula buka pasaran saham masing-masing. Okay. So pada waktu 7 pagi ke 8 ke 9 pagi biasanya market akan aktif lah waktu ni. Sebab apa? Itu adalah waktu Asia Open. Okay. And then uh, dia tetap berjalan juga. Lepas daripada Singapore Open 8 pagi ni kan, dia tetap berjalan juga. Sampailah Euro Open. Okay. Market Euro buka pukul 2 petang. And then pukul 2 petang ni dia akan start dah laju balik. Dia akan start bergerak dengan lebih laju lah. Sebab apa? Market di Europe sedang buka. Mana kata dia akan berlaku pertukaran market open session ni lah. And then biasanya pukul 2 ni sampai malam dia dah aktif lah. Sebab apa? Dia dah start, Asia dah buka, Europe dah buka. And then US Open buka pukul 8 malam Kalau tengok di sini Amerika, New York 8 malam. Okay, and then area Chicago 9 malam. So dalam tempoh waktu ni lah, 8 malam biasanya market memang betul-betul aktif. So kalau kata gold trader ataupun trader yang trade gold ataupun trader yang trade index macam Dow Jones ataupun Nasdaq, so waktu ni adalah waktu yang sangat aktif Sama ada buy ataupun sell, depends on technical punya analysis. So kalau kata memang hit dekat zone buy, memang dia akan naik. So waktu tu memang akan aktif. Sampailah pukul 12 malam dia akan aktif. Tapi kalau macam Dow Jones dan juga Nasdaq, dia akan aktif sampai pagi lah. So biasanya Dow Jones dan Nasdaq adalah indeks saham indeks. Okay, so dia akan aktif dari biasanya pukul 8 malam sampai subuh lah dia akan aktif. Right, so ni adalah trading session. Okay, kita tengok pula next. Ini adalah jenis-jenis market, iaitu market dia ada dua jenis sama, iaitu bullish dan juga bearish. Kita tahu apa tu bullish. Bullish ni dia bermaksud market sedang naik ataupun uptrend And then dalam market bullish biasanya trader ni akan cari harga-harga terendah untuk kita nak beli. Di mana harga terendah dan kita beli, dan sell pada harga yang tertinggi untuk kita nak dapatkan untung Okay, so kalau kita tengok market bullish, apa yang trader lakukan adalah untuk fokus untuk mencari peluang buy Begitu juga bearish. Bearish ni ada berlawanan Okay. Bearish bermaksud market sedang membuat downtrend. Maknanya kata market tengah turun. Dalam market bearish ni, trader akan jual pada harga tertinggi, okay, dan buy pada harga terendah. Tapi apa yang kita hanya fokuskan kalau nampak market bearish ni adalah peluang untuk mencari entry sell Okay. Untuk entry buy adalah untuk sekadar retracement ataupun scalping. Tapi depends, sometimes
Kalau market tengah downtrend, kalau kita buy kadang-kadang dia ambil stop loss. So sebab tu saya kata kalau bearish ni cari fokus untuk peluang sell je. Okay. So ini yang dikatakan bullish market. Nampak? Ni adalah contoh pair Euro USD Ni nampak Euro USD. So nampak market tengah naik, tengah uptrend bullish. So kita hanya fokus untuk mencari peluang buy. So naik dia naik naik. So dekat sini kita fokus untuk buy. Right? So, ni adalah bearish. Okay, saya dah cakap bearish adalah sebaliknya. Yang mana bearish dia adalah downtrend. So nampak ada permulaan downtrend di sini. And then turun. Okay, ini adalah pair GBP USD. So ni adalah chart dia. Okay, ni adalah chart dia dan ni adalah trend dia. Okay. Terusnya kita tengok time frame. Apa itu time frame? Okay, bila kita nak trade ni, kita akan membuat analisis di time frame yang kita namakan time frame, iaitu time frame ni dia ada banyak. Okay, dia ada M1, dia ada M5, dia ada M15, dia ada M30, dia ada H1, dia ada H4, dia ada daily, D1 tu daily dia ada satu minggu weekly, W1 tu adalah weekly. Right? And then MN monthly, iaitu candle satu bulan. So semua candle ni dia semua time frame ni dia memainkan peranan masing-masing Okay, M1, M5, M15. Okay, ini adalah micro time frame. And then M30, H1, H4 dia adalah minor time frame. Okay. And then daily, weekly, monthly dia adalah major time frame. Okay. So masing-masing ni ada dia punya function masing-masing. So ni adalah advance lah. Kalau saya nak cerita satu persatu nanti pening pula kan sebab masih baru lagi. So tak apa, just fahamkan yang ni je dulu. Okay. So biasanya apa yang kita akan lakukan untuk analisis adalah di H4 dan juga di H1. Sebab intraday trader dia akan analisis dan ambil profit di H1 dan juga di H4 Okay, so fahamkan yang tu dulu. You kena tahu time frame ni, setiap time frame dia ada time frame. Okay, sorry, macam mana saya nak cakap okay, bila kita buka MT4, kita tahu nak buka time frame berapa, kita tahu nak tekan time frame berapa, nak tengok time frame macam mana. Time frame ni, kalau nak lebih faham lagi, time frame ni dia adalah mewakili candle tau. Okay, contoh 1 minit dia mewakili satu candle. Okay, so setiap candle yang terbentuk adalah, contoh kita buka time frame 1 minit lah. Okay, setiap satu candle yang terbentuk adalah 1 minit. Satu candle 1 minit. Satu candle 1 minit. Satu candle 1 minit. Okay, sama juga macam time frame M5. Setiap candle, satu candle 5 minit. Okay, contoh sebagai contoh saya lukis macam ni. Okay, ini adalah candle bearish. Sebab dia colour merah Alright. Okay, ni candle ni kalau kita buka time frame M5, so ni adalah candle 5 minit. Setiap 5 minit, okay, dia close, dia buat candle baru 5 minit lagi. Okay, dia buat candle baru lagi 5 minit lagi. Okay, 1, 2 candle, 1, 2, 3, okay. So, 3 candle adalah 15 minit lah. Tu kalau kita buka time frame M5. Okay. Alright, so kalau kita buka time frame 1 jam H1 contoh. Okay. Setiap candle yang terbentuk ni adalah candle 1 jam. Candle ni 1 jam and then dia close, dia buka balik 1 jam lagi, 1 jam lagi. Okay, faham Itu adalah time frame. Okay. So, kita tengok pula jenis-jenis order. Okay, yang pertama adalah market execution. Right. And then seterusnya buy stop dan juga buy limit
dan juga sell stop, dan juga sell limit, take profit dan juga stop loss. Okey, ni adalah order yang biasanya trader gunakan untuk masuk ke dalam market. Alright, kita tengok go through satu persatu. Market execution ni, apa dia market execution? Dia adalah order sama ada buy ataupun sell pada harga semasa. Okay, sebagai contoh, uh, kita nak nampak ni market tengah uptrend kan. Market tengah uptrend and then dia buat retracement, okay, kita nak buy. Okay, kita tekan buy sekarang. So automatically order tu akan masuk dan kita ada position dalam market. Okay, sebegitu juga dengan sell. Kalau kita nampak market tengah downtrend ataupun bearish, okay, kita tengok, okay, dia dah buat retracement. Sampai mana kan, zone-zone, ada zone-zone technical dia. Okay, kat sini kita nak sell. Okay, kita tekan sell, automatically order sell akan masuk dan kita in position dalam market. Okay, and then seterusnya adalah buy stop. Buy stop ni adalah order buy yang mana harga lebih tinggi daripada harga semasa. Okay, ni adalah kita letak pending order tau. Pending order, okay, kejap lagi saya tunjuk buy stop. Okay, saya nak tunjuk lebih detail kejap lagi buy stop tu apa dia. Okay, buy limit. Buy limit pula adalah jenis order yang adalah sejenis order untuk kita nak buy pada mana harga yang lebih rendah pada harga semasa. Okay, fahamkan benda ni jangan keliru Ada beza buy stop dan juga buy limit. Okay, sell stop pula. Sama je macam buy stop, cumanya sell stop ni dia kita gunakan untuk downtrend lah. Okay, sell stop adalah order yang mana sell pada harga yang berada lebih rendah pada harga semasa. Okay, sell limit pula adalah order untuk kita nak sell pada harga yang lebih tinggi pada harga semasa. And then take profit. Take profit adalah order yang okay, kita dah masuk pasaran, okay, kita dah masuk market, kita dah buy atau kita dah sell. Contoh, sebagai contoh, kita buy and then market naik, okay, kita dah profit. So kita take profit, kita close profit tu. So kita in profit lah. Profit tu akan masuk ke dalam account kita nanti. And then stop loss pula. Stop loss ni adalah order untuk kita nak menghadkan kerugian, yang mana contoh kita ada modal 100 USD dalam account. And then kemudian kita trade, and then kita masuk buy ataupun sell, tapi kita set siap-siap kita nak rugi, sama ada nak rugi $10 ataupun $20 ataupun nak rugi $30. So kita boleh set siap-siap. In case kita buy, okay, kita nampak market tengah uptrend. And then market tengah uptrend, tengah naik cantik kan. Tengah naik cantik, okay, kita pun buy. Tapi bila kita buy, market turun. Turun. And then turun lagi. Kita dah set lah, kita nak stop loss pada harga sekian-sekian kan. Contoh kita nak stop loss harga 178. Kita buy pada harga 1780. And then kita stop loss dekat 1776. And then kita masuk dengan lot 0.10. So price turun, ambil stop loss. Maknanya kita dah rugi dekat situ $40. Okay. So kalau kata kita tak letak stop loss, kemungkinan untuk kita nak hangus modal kita keseluruhan, modal kita hangus tu sangat tinggi sebab kita tak letak stop loss. Kita tak letak berapa yang kita nak rugi. So kalau ada $100, $100 tu boleh hilang lah. Okay. Alright, so ni adalah jenis-jenis trader. Okay. Yang pertama adalah scalper, yang kedua adalah intraday dan yang ketiga adalah swinger. Right. So untuk scalper ni, okay, apa yang dia buat? Biasanya scalper ni dia menggunakan teknik scalping ataupun dia ambil profit yang sikit lah. Selalunya kurang daripada 10 pip ataupun 10 pip, maksimum 20 pip lah untuk scalper. Depends on trade juga. Tapi scalper ni dia akan okay, buy, profit, close. Lepas tu dia masuk buy lagi, dia profit, dia close. So dia akan banyak masuk market, dia banyak entry.
Sehari mungkin 10 entry, sehari mungkin 15 kali dia entry. Tapi dia ambil profit sikit-sikit dia close. Sikit-sikit dia close. Okay. Berbeza pula dengan intraday. Kalau tengok intraday ni, dia contoh, biasanya intraday ni dia akan buat analisis di time frame H1 dan ataupun H4 lah. So position yang dia buka biasanya dalam tempoh 24 jam ataupun paling lama pun 24 jam lebih lah. Tapi dalam tempoh tu lah, dia akan trade. Contoh dia akan trade pagi and then malam dia akan close. Ataupun pagi ni dia open, esok pagi pula dia akan close. Macam tu. So tu adalah intraday. And then swing. Swing pula biasanya dia akan buka position yang position dibuka lebih daripada satu hari. So depends sama ada satu hari ke, 3 hari ke, seminggu ke, sebulan ke. So swing ni dia akan sebagai contoh dia nampak Euro USD ni dia nak naik jauh. Jauh sangat dia nak naik. So dia akan masuk buy, dia akan biar je lah. Mungkin minggu depan pun dia tengok, 3 hari sekali dia tengok. So untuk swinger ni biasanya dia akan trade ataupun dia akan buat analisis di time frame 4 jam ke atas, 4 jam ataupun daily ataupun weekly ataupun monthly . So itu adalah swinger. Dia akan buka time frame yang besar dan untuk dia akan nampak pergerakan yang jauh lah. Okay. So ni adalah leverage macam saya cakap tadi. Right. So leverage ni dia actually sebagai kemudahan yang broker bagi lah. Broker bagi kepada trader-trader yang trade dengan broker dia. Okay, sebagai contoh, konsep dia macam pinjaman, tapi dia bukan pinjaman. Dia bukan pinjaman yang mana contoh trader bagi trader depo 100 USD. So broker akan bagi 1000 USD pinjaman. Then kalau MC kena bayar balik. Tak. Dia bukan macam tu. Dia adalah kemudahan . Dia bukan pinjaman. Saya ulang lagi sekali, dia bukan pinjaman. So untuk leverage ni biasanya trader boleh pilih sama ada nak 1/100 ke, 1/200 ke, 1/500 ke. So depends on broker tu lah offer macam mana. Okay. So biasanya kalau kita trade satu lot account regular, size lot tu adalah 10,000 USD. So bermakna kita tak perlukan modal sebanyak 100,000 USD lah untuk melakukan transaksi. Okay. So itu adalah kemudahan, dia bukan pinjaman . So kita boleh trade dengan jumlah yang besar dengan nilai duit yang kita ada, dengan nilai yang kita ada lah. Okay. So ni adalah candlestick, bullish candlestick dan juga bearish candlestick. Yang mana di sini dia open. Contoh kalau kita buka time frame 1 jam. So ni adalah candle yang siap dalam masa 1 jam. Okay, dia buka open candle kat sini sebagai contoh. Sekarang pukul 3.19. Okay, pukul 3. So ni ada pukul 3 tadi candle dah buka di sini and then dia turun sikit and then dia naik. Dia naik sampai sini, dia turun sikit dan dia close kat sini. Okay. So ini adalah candle bullish. Kalau nampak macam ni, makna kata kita akan cuba mencari peluang untuk buy. Okay. So peluang je, bukan semestinya kita nak buy. Tak. Okay. Sama juga yang ni, dia open di atas sini and then naik sikit untuk buat retracement dan juga dia turun sampai buat new low dan dia naik balik close di atas sini. So ni adalah candle bearish yang mana dia turun ke bawah. So dia berwarna merah lah biasanya. Ikut juga setting kita di MT4 kan. Okay. Alright. So ni adalah jenis-jenis chart. Dia ada beberapa jenis chart lah kalau kita buka MT4 kan. Antaranya salah satu adalah bar chart. Okay, dia berbentuk macam ni. Akan nampak bar macam ni, bar macam ni. Right. Seterusnya adalah line chart. Okay, dia akan nampak line je. Line ni macam biasanya kita nampak dekat mesin, dekat hospital tu kan. Macam ni. Okay. Dan seterusnya adalah candlestick chart. Okay, ni adalah candlestick yang macam saya tunjuk tadi. Open di sini, close di sini, open di sini,
close di sini. Ni maknanya downtrend lah. Downtrend kita cari peluang untuk sell. Dia akan turun, 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 turun. Okay. So, ketiga-tiga chart pattern tadi. Okay. Jenis-jenis chart tadi. Yang bar chart, line chart, candlestick chart. Okay. Semua ada peranan masing-masing. Ada yang selesa menggunakan line chart. Ada yang selesa menggunakan candlestick chart. Okay. Tapi yang biasanya digunakan adalah candlestick dan juga line chart lah, antara dua tu. Biasanya jarang guna bar chart. Okay. So nanti lama-lama you akan faham apa kegunaan dia yang sebenar. Ni bila dah advance lah. Bila dah going to deep. Bila kita mencari lagi, cari lagi, you akan faham lah function setiap chart ni. Yes. Terusnya adalah mengenal tools di MT4 ni. Okay, bila kita buka MT4 di laptop ataupun PC, you akan nampak macam ni. Ni dia punya interface dia. Right? Nampak di belah kiri atas ni, dia adalah jenis-jenis currency, pair currency yang kita boleh trade. Di sini nampak GBP USD, Euro USD, USD JPY, USD CAD, AUD USD, USD CHF. So ni adalah jenis-jenis currency. Kalau kita nak tengok kita nak trade currency apa, di sini ada. Okay, di sinilah tempat dia. Okay, ni bila zoom dia akan jadi macam ni. Saya memang saja zoomkan benda ni lah. So you all akan lagi nampak jelas. Okay. Dow Jones DJI 30 ni adalah Dow Jones. Ni adalah gold, metal dan juga ni adalah Brent, oil. Okay, ni adalah currency. Okay. Dan seterusnya. Okay, ni adalah time frame. Ni yang saya cakap time frame tadi. M1, M5, M15, M30, H1, H4, daily, weekly, monthly. So, ni adalah time frame. Kita nak buka time frame mana, kita just tekan je. Okay, yang macam sekarang saya tengah buka yang ni adalah di time frame H4. Okay, bila saya zoom nampak ni lebih jelas. M1, M5, M15 ni. So, akan nampak lagi jelas. Okay, di sini. Right. So, tadi kita ada tengok kan, jenis-jenis candle. Jenis-jenis chart. Kat mana kita nak tukar chart tu semua? Kat atas ni lah. Okay. Ni ada 3 jenis chart dan sekarang adalah candlestick chart Okay. Zoom sikit. Okay, dia akan nampak macam ni. Ini adalah bar chart. Right, sekejap saya besarkan. Okay, ni adalah bar chart. Ni adalah candlestick dan juga ni adalah line chart. Okay, ada 3. Okay. Okay, boleh faham Tak apa kalau tak faham tengok ulang-ulang. Apa-apa tak faham boleh PM saya nanti. Right, seterusnya adalah macam mana kita nak entry. Okay, ni. Tekan atas ni new order. New order di sini. Okay. Ataupun nampak bila tekan new order dia akan keluar macam ni. So ni sama ada kita nak sell ataupun kita nak buy. Di sini ada volume, di sini ada stop loss, di sini ada take profit. So volume ni berapa lot kita nak entry. Contoh 1 lot ke 0.10 ke 0.01 ke. Okay. So lagi kecil entry lot, lagi sikit kita punya profit ataupun kita punya loss. Okay. So pengiraan tu nanti saya akan ajar kemudian lah. Okay. Right. So fahamkan dulu yang ni. Okay. Okay, dan seterusnya ni adalah indikator lah. Indikator in case kalau you nak trade guna indikator. Tapi saya cadangkan untuk permulaan you fahamkan dulu pergerakan market, you fahamkan dulu market structure lah. Baru you akan belajar indikator. Kalau tak nanti you pening. Okay, so 3 important keys in trading. Apa benda yang paling penting bila kita ada dalam dunia trading ni? Okay, yang pertama adalah fundamental analysis. Fundamental analysis ni kita gunakan 30% je. Fundamental analysis ni biasanya kita nak tengok untuk pergerakan jauh. Sebagai contoh kita tengok US dollar.
Okay, bila Federal Reserve keluarkan result monetary policy, okay, sama ada ekonomi, kita tengok, kita fundamental ni dia banyak pembacaan report-report ekonomi daripada bank pusat. Okay, sebagai contoh US Federal Reserve, contoh dia buat keluar report, dia kata okay, US sedang grow ekonomi, sedang nak pulihkan ekonomi balik lepas pandemik. So di situ kita nampak USD dia nak semakin menguat lah. Dia dalam usaha untuk kuat. So kalau kita tengok pair USD JPY contohnya, dia akan uptrend lah. Okay. Dan seterusnya adalah technical analysis. Okay, technical analysis ni adalah 70%. 70% bila kita trade ni, sama ada kita nak buy ataupun nak sell, okay, kita tengok technical analysis. Kita buat analysis berdasarkan technical support and resistance, macam-macam lagi lah. Banyak lagi technical analysis ataupun technical method yang kita gunakan lah untuk trade. Okay. Dan apa yang paling penting dalam trading ni adalah emosi. Kalau kita boleh kawal emosi kita dalam trade, insya-Allah kita boleh pergi jauh. Jangan tamak, kita jangan tak puas hati, jangan nak balas dendam. So benda-benda macam tu dia akan merosakkan emosi, dia akan mengganggu kita untuk kita nak ke arah consistent trader tu. Okay, belajar kawal emosi, insya-Allah you akan kawal you punya trade. Right. Okay.